Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Hadis 505. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma aradu غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. Al-Hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Terjemahannya dari Aisyah radhiyallahu anha katanya bahawa ketika mereka ingin memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, demi Allah, kami tidak tahu adakah kami perlu menanggalkan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami menanggalkan pakaian jenazah-jenazah yang lain atau tidak. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Boleh faham tak hadis tu? Hadis ni sebut daripada Aisyah, bila Nabi kita wafat, orang nak mandi jenazah Nabi tu, dia tak tahu nak buat lagu mana. Adakah pakaian Nabi tu kita cabut, kita pecah serupa orang lain, ataupun kita tidak cabut kerana dia Nabi. Faham situ tak? Okey. Hadis ini merupakan sebahagian daripada hadis yang panjang dan matan hadis secara lengkap yang terdapat dalam riwayat Abu Daud yang bermaksud. Jadi hadis ini asalnya hadis yang panjang, menceritakan lagu mana nak mandi jenazah Nabi. Lagu mana bunyi hadis tu? Iaitu ketika para sahabat ingin memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berselisih pendapat dan berkata, demi Allah, kami tidak tahu adakah kami perlu menanggalkan pakaian Rasulullah seperti kami menanggalkan jenazah kami, atau kami memandikan baginda dengan bajunya. Nampak situ tak? Nak mandi dengan baju-baju hak dia pakai, kau nak cabut baju tu, tudung dengan kain lain, serupa kita mandi mayat orang lain. Ketika mereka berselisih pendapat, mana berselisih pendapat tu, ada kata kita cabutlah baju dia buat supaya orang lain. Pendapat yang lain pula kata tak boleh sebab dia Nabi. Jadi duduk balas situ, maka Allah Subhanahu wa taala mencampurkan perasaan mengantuk dan terus terlena sehingga tiada seorang pun daripada mereka kecuali dagunya berada di dada, makna tertidur. Jadi Tuhan biar dia duduk tengah becek-becek tu, Tuhan buat mari ngantuk, maka tersengguk-sengguk belakang. Kemudian satu suara dari sudut rumah yang mereka tidak ketahui siapa memberitahu kepada mereka, tiba-tiba duduk tengah ngantuk tu dengar suara. Suaranya bunyi lagu mana? Mandikanlah Nabi dengan pakaiannya. Apa ada hadis tu Dia kata mandi dengan baju-baju tu lah, jangan cabut. Tak tahu suara mari mana. Moga ngatuk. Dia sedar, dia ngatuk tadi bunyi suara pakat sedar belakang. Tujuan yang mari ngatuk tu dia tak siwi tahu suara mari mana. Mereka kemudiannya menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memandikannya dalam keadaan berpakaian. Jadi hadis ini menunjukkan
Nabi kita tu bahasa orang mandi mayat dia, jenazah dia tidak serupa dengan mandi jenazah orang lain. Orang lain dia cabut. Ni Nabi mandi dengan baju-baju yang dia pakai tu. Mereka menuangkan air dari atas baju baginda dan menggosok dengan baju, bukan dengan tangan mereka secara langsung. Maknanya dia gahagi tu. Jadi buat baju tu buat beruh. Kalau orang lain, muka dia buang kan, dia tudung dengan kain tu, dia gosok dengan tangan. Tidak gitu kan? Tak. Tak tahu muka tak biasa mandi. Cikgu rasa rajin mandi. Wedding dia turun tangan tak? Gosok dengan tangan tadi. Huraian hadis ini menunjukkan bahawa ketika ingin memandikan jenazah, hendaklah ditanggalkan semua pakaian terlebih dahulu bagi memudahkan urusan tersebut, kecuali jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena pecah semua baju, tapi bukanlah siapa tak ada baju sorak bening, aurat tu tak boleh tengok. Jadi kita tudung dulu dengan kain besar, kain selimut di atas dia, baru kita cabut. Lepas tu kita walk pergi. Tempat mandi tu makna kita cucu tu dengan keadaan mayat tu tertutup. Namun pada masa yang sama hendaklah ditutup aurat jenazah dengan kain sehingga tidak terdedah auratnya. Tak boleh tengok aurat walaupun dia tu mati dah. Dia kira aurat ni terpakai walaupun tak ada nyawa. Tak baik juga tengok aurat. Adapun itu jenazah ataupun mayat orang lain. Adapun jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan dengan keadaan berpakaian. Ini khusus untuk dia. Tak boleh cabut pakaian dia. Hal ini merupakan khususiat. Khususiat ni maknanya khusus untuk dia. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertujuan menjaga dan memelihara kemuliaan jasad baginda. Sebab Nabi kita ni jasad dia mulia. Al-Hakim meriwayatkan dalam hadis lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh Ali radhiyallahu anhu, di tangannya terdapat kain dan dia memasukkan tangannya di bawah baju baginda dan baju baginda berada di atasnya, iaitu di atas tangan Ali. Jadi mana dia rasa gitu je. Dia masuk ke celah baju, gosok dengan kain. Diceritakan bahawa antara sahabat yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Ali ibn Abi Talib, natu dia, sepupu dia dan natu dia. Dibantu oleh bapa saudara baginda Al-Abbas ibn Abdul Muttalib dan kedua-dua anaknya, anak Al-Abbas tadi, iaitu Al-Fadl dan Qutham. Kemudian Usamah ibn Zaid dan Syukran. Ni orang nama orang-orang yang mandi jenazah Nabi. Okey. Ini menunjukkan orang yang paling utama untuk memandikan jenazah ialah orang yang paling hampir dengan si mati, seperti isteri, suami, anak atau keluarga terdekat, agar keaiban yang terdapat pada si mati tidak tersebar luas. Dia sunat orang jemadi itu keluarga terdekat. Tujuan apa? Tak siwi ada berlaku keaiban, kecacatan di anggota ko. Ya selama ni tuan dia ni, si mati ni, dia duk tutup sokmo. Tak siwi orang tengok, misalnya ada di perut dia ada paru, ada gapo. Situ dah. Jadi itulah dia tak siwi orang luar ni tahu keaiban dia. Sebab tu didahulukan ataupun disunatkan
orang yang mandi ni keluarga yang terdekat. Baik dia sebut isteri suami. Pada asasnya orang laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki. Jenazah laki-laki yang mandi dia orang laki-laki. Orang perempuan mandi dia orang perempuan. Tidak gitu kan? Tapi dibolehkan. Kalau si suami nak mandi isteri, isteri nak mandi suami. Ayah nak mandi anak tino dia asalkan kecil umur 7 tahun ke bawah. Dan mak boleh mandi anak jantan dia yang kecil bawah pada 7 tahun. Tapi masalah dia nya takut campur tino dengan jantan. Duduk mandi. Tu payah dah pula, bukan mandi seorang. Mana boleh lah. Boleh ke orang tino mandi jenazah orang jantan? Kalau kita tanya boleh. Suami boleh mandi jenazah isteri, isteri boleh mandi jenazah suami. Ayah boleh mandi jenazah anak tino dia asalkan anak tino dia tak sampai 7 tahun lagi. Dan mak boleh mandi jenazah anak jantan dia asalkan dia tak sampai 7 tahun lagi. Faham tak? Kalau salah orang tanya. Boleh cikgu Hasan? Payahlah. Orang lain tu kena cari tino lain tak boleh pula. Jadi kalau dia tu tino orang lain jantan duk capu situ pula. Tapi nak ayat hukumnya boleh. Baik. Habislah situ. Jadi kita faham dah hadis tadi dia ayat apa makna? Mandi ni daripada hadis tadi kita dapat panduan dia atau pengajarannya. Masa nak mandi tu kita kena pecah semua pakaian dia, tapi jangan dedah aurat tu, tutup dengan kain. Jadi tak ada siapa dia biasa berlakon mandi melainkan wedding. Nampak dia nya kena buat demonstrasi sini tunjuk. Lagu mana? Kalau dia ada susuk lagu mana? Tak tahulah susuk tu lagu mana. Susuk ni kita pun tak tahu lagu mana benda. Dengar orang sebut lagu mana kat susuk-susuk ni tak tahu. Orang kata susuk-susuk ni tak erti dengar orang sebut lagu mana. Dia bubuh apa? Tak gaji ambil tahu susuk, dengar orang sebut je pakai susuk. Dia nak tu comel tak pakai susuk. Pas comel sungguh apa? Lagu mana susuk tak tahu. Nak royak cikgu rasa tanya pakai susuk. Kita susuk pun tak gaji-gaji dengar orang sebut. Belah mana benda pun tak tahu. Tak gaji ambil tahu susuk. Baik. So lagi hadis dah. Hadis 50 ni. Habis dah faham tadi tak? Cara nak mandi lagu tu. Hadis 50 ni huraian dia agak panjang. Rasa dah hadis ni ya. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu faqala اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حكوه فقال أشئرنها إياه متفق عليه. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemahannya daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ketika kami sedang memandikan jenazah puteri baginda. Jadi ada anak tino Nabi mati. Ni mati kecil lagi ni. Tapi mati kecil pun dia balik dah ni. Lalu baginda bersabda. Jadi bila dia nak mandi jenazah tu, segala hak Nabi suruh, Nabi tegur, gapo tiko tu jadi pengajaran. Nak jadi hukum lah ni. Jadi masa mandi tu Nabi sebut,
mandikanlah sebanyak 3 kali. Dia suruh jiruh 3 kali. Jadi kita nak bincang lepas ni. Berapa kali kena jiruh? Dan Nabi bersabda, atau 5 kali atau lebih dari itu jika kamu beranggapan ia baik dengan air dan daun bidara. Kita bincang dah baru ni. Kena tumbuk daun bidara. Jadikan mandian terakhir dengan kapu barus. Kena guna kapu baru. Atau sedikit daripada kapu baru. Baik. Jadi 2 kali. Nabi kata kena mandi dengan daun bidara dengan kapu baru. Dan apabila kami telah selesai memandikannya, kami memberitahukan baginda. Kalau dia rupa royaklah ke Nabi. Sudah dah mandi. Bila nak kapan tu, lalu baginda memberikan kain sarung pakaiannya kepada kami sambil bersabda, jadikanlah ia sebagai pakaiannya. Nabi suruh guna kain sarung dia buat balut mayat. Jadi banyak perkara kita nak ambil pengajaran daripada hadis ini. Ini hadis sahih muttafaq alaih, iaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Nak bincang sesuatu dia. Mari pula hadis tu kita capu 3 hadis dulu sebelum nak bincang, sebab dia ada kait mengait. Wa fi riwayatin ibda' nabi biyaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Dalam satu riwayat yang lain Nabi sebut mulakan daripada bahagian kanan dan anggota-anggota wudu. Nabi kata kalau nak basuh tu basuh sebelah kanan dulu. Dan basuh anggota wuduk dulu. Anggota wuduk ni apa dia? Tangan, muka, tangan, kepala, kaki. Dah. Tu anggota wuduk. Jadi Nabi kata basuh anggota wuduk dulu dan basuh sebelah kanan dulu. Ini cara nak mandi mayat. So lagi dah. Wa fi lafzin lil Bukhari فضفرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفها. Dalam lafaz Al-Bukhari, dan kami jalinkan rambutnya sebanyak 3 jalinan. Tu Ummu Atiyah kata, dia ni ketua pasukan mandi anak Nabi. Dia jalin pita, dia buat 3 jalinan. Dia letak bahagian belakang tubuh dia. Orang rambut panjang dia kena jalin. Hadis ini merupakan hadis yang paling masyhur mengenai cara memandikan jenazah. Ni hadis ni lah banyak ulama-ulama tulis dalam kitab nak buat hukum ke dia berpandu kepada hadis ni lah. Nampak sininya bila kita ngaji dia nak suruh biar kita ni reti belaka cara nak menguruskan jenazah. Sebab ni fardu kifayah. Kita duk baca gini, tak? Kena kita, sikit lagi orang pisah tak kita. Orang mandi kita, orang semayang kita. Sambil-sambil kita belajar hukum tu, biar marisah. Apa nak gila kuana kita. Lambat banget jumpa benda ni. Ya. Jadi hidup kita ni kena beriklah sikit. Jangan duk turut berasa nak buat. Pasalnya, tak sudah dengan mati. Nyesal lah ketika tu kalau kita hidup ni baruk sangat. Okay. Hadis ini dijadikan dalil utama oleh sebahagian besar ulama dalam menghuraikan permasalahan ini. Sebab tu dia kata hadis ni mustahak. Sebab dianya agak panjang lebar sikit. Nabi sebut sini, hadis ini menyebut lagu mana Nabi buat, Nabi tegur dan Nabi suruh tiko nak mandi anak tino dia. Hadis ini menerangkan tentang cara memandikan jenazah sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika puteri baginda Zainab. Nama Zainab. Anak Nabi hak mati ni nama Zainab. Ada nama Ruqayyah. Ummu Kalsum itu nama anak-anak dia kan. Ruqayyah.
Boleh kat orang Melayu kita, dia buh nama ke apa? Ruqyah. So lagi, Rogayah. Ruqyah dengan Rogayah ni dia ambil hak tula je. Sebutan sebenar Ruqayyah. Dengan sekaligus dia kata Rogayah. Tidak dekat ni. Orang lain dengar pula Ruqyah. Jadi Ruqyah dengan Rogayah ni dia mari so nama jasanya Ruqayyah. Jadi kalau nak buh nama anak, buh lagu tu lah Ruqayyah, R-U-Q-A-Y-Y-A-H. Ni. Ingat mula cikgu Hasan, kalau cucu boleh teno nak buh nama anak bini muda, dia kata buh nama Ruqayyah. Mana? Okay. Tapi hak mati ni Zainab. Dan Zainab ni dia kata bila mati dimandikan oleh beberapa orang sahabat wanita. Sahabat wanita pun dia panggil sahabat juga sebab makna sahabat ni ialah orang yang ngaji dengan Nabi walaupun sekali. Dia ni mati dalam Islam. Dia turut, dia ngaji dengan Nabi, lepas tu dia turut cara Nabi. Maka dia ni boleh dinamakan sahabat. Jadi ramahlah. Jadi hak tena pun, orang tena pun, wanita pun dia panggil sahabat juga. Jadi wanita yang mengetuai pasukan nak mandi Zainab anak Nabi tak ni ialah Ummu Atiyah nama dia. Baik, kita nak tengok hadis tadi. Melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cara memandikan jenazah dengan menyiramnya sebanyak 3 kali siraman, iaitu bilangan yang paling afdal. Dia nak paling kurang 3 siraman. Tetapi jika dengan sekali siraman mampu membersihkan jenazah, maka ia sudah memadai. Kalau mayat tu bersih dah, sekali jiruh pun boleh, hukum dia sah. Cuma ambil fadilat kena 3. Kerana perkara yang wajib ialah membersihkan jenazah. Tujuan mandi nak cuci. Dah kalau sekali cuci dah, hukum dia sah. Cuma tambahlah 2 lagi nak ambil sunat. Okey. Sebaliknya jika terdapat sesuatu yang keluar daripada perut jenazah, seperti najis selepas siraman pertama, maka hendaklah ditambah dengan siraman berikutnya selagi najis tersebut tidak berhenti keluar. Kalaulah kerana ada najis banyak kali pun tak ada masalah. Tadi dia sebut 3 kali tu apabila mayat tu sudah pun bersih. Boleh faham kan? Dia bergantung kepada mayat sendiri. Baginda juga menyatakan bahawa boleh menyiram jenazah puterinya sama ada sebanyak 3 atau 5 kali atau lebih daripada itu jika perlu. Sebab dalam hadis tadi Nabi kata jiruh 3, 5 ataupun lebih pada tu pun tak apa. Nabi kata tengok keadaan. Jadi biasa orang jiruh berapa kali? Hok kita nak mandi jiruh berapa kali? Paling afdal menurut ijma' ialah menyiram jenazah dengan bilangan ganjil seperti 1, 3 atau 5. Kita pilih bilangan ganjil lah. Menurut Imam Ahmad, ni Imam Ahmad tuksih kepada mazhab Hambali. Dia kata bilangan 7 kali siraman adalah maksimum. Kalau tidak sabit kih ada apa orang panggil ada kekotoran lagi, nak ambil sunat 3 ni dia kata sekat 7 lah. Maka jika lebih daripada itu dikira makruh bazi air. Sekat 7 lah. Kecuali jika jenazah tersebut masih belum bersih. Kalau tak bersih lagi 2-3 belah pun tak apa, 20 pun tak apa. Hak bersih dah nak cukup 7, nak ambil nombor ganjil 3, 5, 7, 9. Kalau kata Imam Ahmad kata 9 itu makruh dah. Kalau dia jiruhnya dengan pahit, nak kira suara ni, gitu. Kalau mula dia jiruh dengan cetong, tak? Lah ni dengan pahit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar untuk mencampurkan air siraman dengan daun bidara dan kapur baru.
Orang lain ni guna dua-dua ke lah ni? Weh. Tak tahu seorang abu kan? Tak biasa mana mana. Daun dara dengan kapur baru guna dua-dua. Berkenaan dengan daun bidara telah diterangkan terdahulu. Minggu lepas kita bincang dah. Nak tunjukkan gambar-gambar lah daun bidara ni. Apa sebab guna daun bidara? Kita tengok dah dianya boleh menghilangkan bau, lepas tu boleh mengawet. Pakai kapur barunya bahasa Inggeris dia panggil camphor. Kapur baru. Bahasa Arab dia panggil kafur. Kapur juga kafur. Kita beli kedai dia butir-butir. Tapi sebenarnya dia berasal daripada sejenis pokok. Ya kita keluarkan daripadanya. Dia panggil kita waktu ubik tu dia panggil ekstrak. Dan dia boleh mampu mengeluarkan bau yang harum. Sedap ke bang kapur baru? Tak sedap mana nak cuma dia boleh mengatasi kalau benda-benda bang busuk kan bukan kapur baru dia hilang dah. Duk latah, dia latah bang dia. Ni dah kapur baru beli kedai. Kan ni? Molek sepocak kelak. Ni pirang beli dari Duriming dia kata bini dia mati telan 12 butir kapur baru. Itu kan? Minah dah mati. Mati ke apa telan kapur baru. Mungkin macam cak kelak kapur baru dah. Telan kapur baru dia tukang cak kelak. Ya. Nabi SAW mengajar untuk mencampurkan air siraman dengan daun bidara dan kapur baru. Apa ni beg pula tu tadi. Depan. Di negara kita pokok ini dinamakan kapur baru. Pohon dia apa orang panggil kapur baru. Cuma kita tak tahu dia. Tak pergi tengok pohon dia. Dan perlu ditumbuk dan dicampurkan dengan air siraman terakhir ke atas jenazah kapur baru tadi. Orang tumbuk ke dia? Kapur baru. Hacur dah. Hak butir-butir gitu kena tumbuk kan? Dia larut dalam air dah. Dia hacur dalam air. Ni pohon dia ni. Pohon ni lah dia apa ni dia tarik waktu ubik. Pohon kapur baru. Tumbuh di negeri kita ni. Baik. Hal ini untuk menimbulkan aroma wangi yang istimewa. Bang sedap kapur baru. Dapat memelihara jenazah dan berfungsi sebagai pengawet jenazah agar tidak mudah repuk. Maknanya kalau kita buh di ikan kan nampak buruk ikan tak? Patut makan ikan ni bang kapur baru. Ke mana kan? Kapur baru. Jadi kita boleh jawab apa ya duk guna kapur baru tu? Nak jaga, nak awet. Tak siwi mudah repuk. Setelah selesai memandikan jenazah putrinya, baginda memberi kain izar baginda sendiri untuk digunakan bagi menutup bahagian bawah jenazah bagi tujuan mendapat keberkatan daripada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beri pakaian dia. Baik nak tanya ni, minyak wangi orang bubuh ke boleh di jenazah? Bubuh dia sebelum nak bumi ni. Masa dia nak kucuk cium gitu tadi. Kena buat kerusuh sini sekali ni. Kerusuh memandi jenazah. Dibuh di kain lah. Baik. Dalam hadis ni pula dia kata Nabi bui kain dia. Ni istimewa ni kita nak bincang sini. Isa masuk berapa boleh? Kita tengok. 8:24 10 minit. Baik. Nabi bui izar dia panggil kain dia. Untuk buat tutup bahagian jenazah. Tujuannya ambil keberkatan. Hanya nak sebut ni. Bagai Nabi berkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya memulakan siraman daripada bahagian kanan jenazah. Seperti memulakan tangan kanan sebelum tangan kiri.
kaki kanan sebelum kaki kiri, bahagian badan setelah kanan sebelum bahagian sebelah kiri. Kena basuh sebelah kanan dulu. Baginda juga menganjurkan dimulakan dengan anggota wuduk sebelum anggota lain. Anggota wuduk ni 4 dah. Tak sekira sunat tu. Gapo dia 4? Muka, basuh sebelah kanan dulu muka. Lepas tu tangan kanan dulu. Muka tu tak ada tangan kiri, tak ingat. Dia anggota ada kiri kanannya, kaki dengan tangan. Basuh tangan kanan dulu. Mula-mula kita basuh muka dia, basuh tangan kanan, tangan kiri, lepas tu basuh kepala dia, basuh kaki kanan, kaki kiri. Lepas tu barulah basuh anggota lain. Nampak tak? Anggota lain pun cucu sebelah kanan dulu. Kemudian baru cucu sebelah kiri. Kalau ada video boleh tunjuk lagu mana mandi. Sebab jarang orang jenguk, kita tengok orang duk mandi dah. Pasal ke hak mandi tu kan. Duk tunggu nanti nak sembahyang. Secara ringkasnya, selepas membersihkan segala najis yang terdapat pada jenazah, ini dia kira rumus yang mula-mula kita bersih dulu, buang najis-najis yang ada di jenazah tu, maka hendaklah memulakan siraman ke atas anggota wuduk dengan memulakan anggota sebelah kanan. Setelah itu diikuti dengan seluruh badan, barulah pergi ke anggota lain. Begitulah seterusnya sehingga selesai urusan memandikan jenazah. Baik. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan jenazah wanita hendaklah dimandikan oleh golongan wanita. Mayat orang tino mandi. Dan begitulah sebaliknya, jenazah lelaki dimandikan oleh golongan lelaki. Nak sebut ni. Kecuali, cuma payah nak buat. Pasangan suami isteri dan anak kecil yang boleh dimandikan oleh suaminya dan kedua-dua ibu bapaknya. Kalau suami nak mandi jenazah isteri, siapa nak tolong pula? Tapi nak ayat hukumnya boleh. Orang jantan lain tak boleh. Kalau orang tino, ya boleh. Kalau orang tino pula duk bercampur dengan dia pula. Dia tak sebut anak sini. Pak boleh ke anak, mak boleh ke anak. Sebab apa? Sebabnya bila jenazah itu cukup umur, tak boleh orang lain mandi kecuali suaminya. Sebab apa? Cikgu saya kata ganti anak jantan nak mandi mak kita. Tak boleh. Sebabnya dalilnya begini. Ayah ni nak mandi anak tino dia pun jangan lebih pada 7 tahun. Gak mak dia lebih pada 7 tahun. Ada mak umur 7 tahun. Halah masalahnya maksud dia gitu, dia seorang je gosok, orang lain jujiru. Tapi memangnya takut capur lah dalam majlis tu, duk bergelewak tepuk tangan. Sebab itulah pusing gi pusing mari, suruh getino belakang lah, biar pok-pok dia. Kalau hok jantan belakang. Faham? Oleh itu seorang suami boleh memandikan jenazah isterinya, dan begitu juga isteri boleh memandikan jenazah suaminya. Kalau dia mandi seorang boleh. Tak payah unjuklah ni muka pahit dah. Seorang nak mandi seorang. Seorang bapa pula boleh memandikan jenazah anak perempuannya yang bawah umur 7 tahun. Dan begitu juga seorang ibu boleh memandikan jenazah anak lakinya yang berumur bawah 7 tahun. Ni kan, ni nak ayat dia nak 7 tahun ni. Sebab dikira 7 tahun ni tak ada istilah aurat. Budak bawah pada umur 7 tahun ni dia boleh telanjang. Depan orang. Tak makan sami. Ingat dah? Ayah boleh mandi jenazah anak tino dia dengan syarat tak sampai 7 tahun lagi. Begitu juga dengan mak boleh mandi jenazah anak jantan dia dengan syarat tak sampai 7 tahun lagi. 7 tahun ni tahun Qamariah. Maknanya tahun lebih ya. Hal demikian adalah kerana anak yang berumur bawah 7 tahun masih disabitkan, belum disabitkan
hukum aurat ke atasnya. Dia tak ada istilah aurat lagi. Hadis ini juga menyatakan bahawa rambut jenazah puterinya dijaling dan diletakkan di belakang badannya, sama ada jenazah itu lelaki maupun perempuan, dan tidak digalakkan untuk menyikat rambut jenazah kerana dikhawatiri akan gugur. Dia tak payah sisir. Dia kering gitu je. Dia tak. Dia tak boleh sisir. Takut luruh rambut. Menurut riwayat Muslim, rambut jenazah puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat 3 jalinan, iaitu 2 di bahagian tepi kepala dan 1 jalinan di bahagian ubun-ubun. Ikut tepi, ubun-ubun dia buat. Kemudian jalinan rambut tersebut dibiarkan di bahagian belakang jenazah. Dia tarik, dia ambil saw tengah ni, saw ni dia tiga toceng ni ke. Lepas tu tiga-tiga tu tok atas belakang. Jadi tindih dengan belakang mayat. Mereka yang bertanggungjawab memandikan jenazah diwajibkan merahsiakan segala keaiban yang ada pada jenazah. Haram ke dikoyak kat orang? Tak. Tak boleh kita koyak kat orang. Kita tengok tu. Baru tahu ada tanda huduh sangat mayat ni tu. Duduk bawah apa ni, duduk dada dia. Kita bolak pandai bulu pula dah. Kelih pun takut. Kita koyak kat orang taharan. Inilah dia tak siwinya. Orang yang jauh mandi mayat ni dia semua dekat. Agak dekat dia tidak akan koyak benda huduh. Apa tak? Tak boleh nak koyak. Tama-tama orang tino ni sebab dia banyak tutup, anggota dia banyak tutup. Jadi orang tak tahu. Betih kocel siapa dia tahu? Hak tino ni betih kecil sebelah. Faham orang tino mandi koyak kat orang. Dia ni comel masa muda, kerja mulut celupar. Hukum dia haram lagi koyak. Dia kata dia mau tahu comel sangat tuannya, kita tengok luar. Kawan pergi mandi mayat dia, betih dia kecil sebelah. Nampak tak? Jadi benda tu jadi haram dikoyak kat orang. Wajib merahsiakan segala keaiban yang ada pada jenazah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang memandikan jenazah dan melaksanakan amanahnya dengan baik serta tidak menyebarkan keaibannya, maka dia keluar daripada dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Pasal besarnya pahala mandi jenazah. Ni. Besar tu pahala tu mandi jenazah sebab fardu kifayah. Dia lebih besar daripada sunat. Ingat mulai dah. Bila-bila pun ibadat wajib fardu tak boleh nak banding besar daripada sunat. Semaya malam sunat, semaya tahajud, semaya tarawih sunat, wa umrah sunat. Apa dah? Agak apa lagi? Sedekah sunat. Mandi mayat fardu kifayah. Pahala dia besar. Jadi elok ke wedding seorang mandi. Kena mandi gatek lah nak ambil pahala. Apa dah? Tu dia. Ingat dah. Sipir dia gitu sama-sama. Ibadat fardu lebih besar, bergana-gana, tak boleh nak banding. Kalau nak banding dengan ibadat sunat. Kita duduk main baca Quran, zikir, betul sunat. Pahala banyak juga. Tapi tak boleh lawan dengan fardu kifayah. Gapo dia? Urus jenazah. Siapa dia hok juga gali kubur juga apa? Josong juga apa, juga beli barang ke apa, dia menguruskan jenazah tu, pahala dia besar daripada buat pahala sunat sebab fardu kifayah. Nampak faham tak? Situ. Jadi sebab tu dia kata siapa dia mandi jenazah, lepas tu dia tidak gitu kat orang keaiban anggota si mati tadi, dia boleh pahala dan dosa dia terhapus supaya dia baru beranuk. Nak cari mana dosa hapus supaya baru beranuk. Kalau ada orang mati ni kena pergi mandi dah.
Awak kerusuh. Biar wedding ya kerusuh dia orang biasa, biar dia ajar. Selain itu mereka yang menjalankan tanggungjawab ini juga dilarang menyebarkan keburukan si mati sama ada dengan menghina dan mengutuknya dengan apa cara sekalipun. Tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, nak perhabis sikit lagi. Maksudnya, janganlah kamu mencela orang mati. Sesungguhnya apa-apa yang telah mereka lakukan telah berlalu. Jangan cela. Disyaratkan juga kepada mereka memandikan jenazah mempunyai ilmu tentang kerja-kerja yang akan dilakukan. Kena ngaji dulu, kena kerusuh pemizi kata tu. Tak boleh nak main lagi, kena kerusuh dulu. Hal ini disebabkan orang yang memiliki pengetahuan dalam hal ini akan memandikan jenazah dan menyelesaikan tugasannya berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia akan memelihara keaiban jenazah. Di samping itu hadis ini juga akhir sekali dah menunjukkan bahawa harus mengambil berkat dengan sesuatu yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pakaiannya termasuk peluh dan rambutnya. Peluh Nabi Nabi sahabat dua orang tak ada. Rambut Nabi luruh orang pakai berebut. Kasut Nabi, selipar Nabi, baju Nabi habis orang pakai nak. Sebabnya atas Nabi seorang itu ialah boleh ambil berkah. Ingatlah. Lepas tu hal ini terbukti apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar diselimutkan puterinya dengan kain baginda sendiri sebelum dikafankan. Dia nak ambil berkat, dia guna kain dia buat selimut mayat. Namun, tengok ni, nak kena ingat molek ni. Keberkatan ini hanyalah kepada sesuatu yang dipunyai dan dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar hak Nabi sungguh. Siapa dia jumpa selipar Nabi, sah sungguh, jangan nipu. Ni royak, nak tahu mari mana ni kena sah. Kerja pedai Nabi, rambut Nabi, biar ia sungguh, takut ia aku duk royak-royak belawak. Satu. Yang kedua, replika tak jadi. Capa Nabi. Capa Nabi tak ni? Kalau jumpa selipar Nabi sungguh, boleh hiris sikit boleh poket. Kendai minum air, boleh. Hak dia melukis atas piah tu, buah atas kereta, bonet kereta tu. Tak boleh. Bukan kata apa, buat saja. Mana? Buat gambar buah atas piah. Pakai pun dia boleh. Tak ada satu buat. Ada kelebihan tak ada. Dia nak bagi Nabi sungguh. Kalau ambil jumpa selipar Nabi hiris sikit tepek atas piah boleh. Ingat tak? Sementara sesuatu yang dimiliki dan digunakan oleh selain baginda, tak boleh. Bagai lain. Orang nak nego sebenarnya. Berebut juga beli piah selipar Nabi. Belah tu sungguh selipar Nabi. Tak tahu apa dia royak ke dia. Betul lagu tu. Tak tahu siapa dia kelih. Dia reka. Selipar Nabi. Tak ada siapa dia lagi boleh bukti. Selipar Nabi betul sepatu sepuluh atas piah tu. Tak ada siapa dia lagi boleh bukti. Dia reka nak sepelik sikit. Orang tengok, Allah. Padahalnya reka dia nak jual. Muka boleh pitih dia. Jual mahal sikit pun tak apalah. Baik. Sementara sesuatu yang dimiliki dan digunakan oleh selain baginda termasuk orang soleh dan sebagainya, maka dilarang sama sekali mengambil berkat daripadanya. Ambil selipar Tok Guru tak boleh. Buat apa taruh selipar Tok Guru ni? Buat kendai air, buat obat. Tukar Tok Guru. Taruh sebagai ingatan boleh, tapi nak ambil berkat ni tak boleh. Celup air. Ambil Tok Guru mengajar kita dulu, sayang tak? Orang keramat kan? Kita ambil tukar dia celup air apa? Ambil berkat dengan tukar Tok Guru. Tak boleh. Dilarang sama sekali. Yang boleh hanya Nabi kita seorang saja. Sahabat Abu Bakar pun tak boleh. Gak jauh je lah. Anak Tok Guru dia mau dengan Abu Bakar dengan Umar Usman ya. Sebab tu kena mengaji ya. Hal ini kerana tiada satu nas yang menunjukkan bahawa para sahabat pernah mengambil berkat bara-bara peninggalan sesama mereka. Bila Sayyidina Abu Bakar mati, Sayyidina Umar tak ambil barang Sayyidina Abu Bakar tu buat celup air ke taruh buat obat ceruh mata ke, tak ada. Tinggal dengan gitu saja. Sedangkan para sahabat merupakan manusia yang paling mulia. Sepatut hak dia lah paling mulia. Selepas Nabi dan Rasul,
Lepas pada Nabi, lepas pada Rasul semua, manusia yang paling tinggi sekali martabat dia, Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Umar, Utsman. Lepas tu Syekh lain, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, bawah tak tahu mana lagi. Lepas tu guru dia Mekah pun bawah. Ni gak pegang jubuh tok guru, ambil celup dalam air gapo macam-macam, ambil tok guru. Hukum dia dilarang. Dilarang mengambil berkat. Tapi kalau ambil tu kanun buat kenenge, tak apa ambil baju kuk tok guru buat kenenge. Tapi kita kata ambil kerana nak ambil berkat. Ini dilarang. Faham tak? Ini nak sambung bulan depan.